ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi tuan imam kita, tuan Bilal, dan seterusnya ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama lagi kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sama-sama insya-Allah berniat iktikaf di dalam rumah Allah ini, dan sama-sama kita mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah seperti biasa hari Selasa kita akan bersama-sama untuk mengikuti setiap hari, setiap minggu seorang kisah seorang sahabat yang kita ambil, yang kita pilih, dan kita akan lihat sebahagian daripada hidup mereka, bukannya keseluruhan, sebab kita kemungkinan tak sempat nak tengok keseluruhan hidup mereka. Jadi pada malam ni insya-Allah tiba pula giliran seorang sahabat yang kita insya-Allah kita akan lihat pengajaran ataupun apakah kehebatan yang ada pada beliau ni. Jadi kita ingatkan selalu bahawa sahabat ini adalah merupakan orang yang dididik, yang diterbiah, yang dibentuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak tengok hasil bagaimana cara bentuk, apakah hasil yang dibentuk, kita nak tengok produk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh tengoklah kepada para sahabat ini, generasi pada para sahabat ini. Jadi malam ini kita bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi seperti biasalah orang Arab ni, bukannya Ayyub ni bukan namanya. Ayyub ni nama anaknya. Jadi dia ni digelar sebagai Abu Ayyub, isterinya dipanggil sebagai Ummu Ayyub. Jadi pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni berhijrah ke Madinah, umur beliau pada masa tu baru saja berumur 30 lebih. Tak sampai 40 lagi, baru 30-an. Jadi dia ni ada rumah di Madinah Al-Munawwarah semasa Nabi SAW berhijrah. Rumah dia 2 tingkat. Jadi nama sebenarnya adalah Khalid, nama dia Khalid bin Zaid bin Kulayb. Itu menurut kebanyakan daripada ulama, tapi tak masyhurlah nama tu, tapi dipanggil sebagai Abu Ayyub. Dia adalah salah seorang daripada orang Ansar. Jadi bila kita sebut dia Abu Ayyub Al-Ansari, maknanya dia orang Ansar. Dan dia ni adalah di antara sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Orang Ansar ni, mereka ni mula masuk Islam pada tahun yang ke-11. 11 kenabian, bukan 11 hijrah, 11 kenabian. Nabi SAW selama 10 tahun berdakwah kepada orang Quraisy di Mekah, tapi yang masuk Islam hanya sedikit saja. Kemudian tiba-tiba pada tahun yang ke-11 Nabi mula berdakwah kepada orang-orang yang datang buat haji. Jadi mereka ni biasanya sama seperti kita buat sekarang ni, mereka akan berkumpul di Mina 3 hari. Semasa hujung, selepas daripada Arafah, mereka akan berkumpul di Mina. Selepas daripada kumpul di Mina, selepas dari 13 hari, mereka pun mulalah ada nafas awal, nafas sani, semua tu ada, memang dibuat pada masa tu. Jadi orang daripada Madinah ni mula-mula jumpa dengan Nabi, mula-mula masuk Islam ialah pada hari tersebut, pada hari musim haji di Mina
6 orang masuk Islam. Selepas 6 orang ni balik, mereka dah nak balik dah. Pada masa Nabi berdakwah kepada mereka, masa tu Nabi dah nak balik dah. Mereka nak balik dah ke Madinah. Mereka tengah berkemas, tengah siap-siap dengan khemah, siap-siapkan unta nak balik ke Madinah. Tiba-tiba mereka dapat Islam. Kemudian selepas daripada mereka ni masuk Islam, mereka balik ke Madinah, mereka telah mengajak kawan-kawan mereka di Madinah ni untuk masuk Islam. Jadi masuklah Islam. Siapa salah seorang daripada mereka ni yang berada di Madinah ni ialah Abu Ayyub Al-Ansari ni. Selepas daripada tu dia datang berjumpa dengan Nabi semasa satu perjanjian yang dibuat di antara Nabi dan orang Madinah, iaitu yang dinamakan masyhur dengan Al-Aqabah, iaitu Lailatul Aqabah, perjanjian Aqabah, Bai'atul Aqabah. Mereka buat janji dengan Nabi seramai 70 orang bahawa ya Rasulullah, datanglah ke tempat kita, jangan tinggallah di Mekah ni, datanglah sini. Jadi Nabi SAW pun beritahu kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat semua, pergilah semua kamu ke Madinah. Tapi Nabi tak pergi. Nabi masih tetap berada di Mekah Al-Mukarramah kerana Allah Subhanahu Wa Taala belum izin. Jadi Nabi tak boleh buat tindakan apa-apa kalau Allah Taala tak izin. Mesti dapat green light dulu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak nanti jadi macam Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus keluar daripada kaum dia, tak dapat izin daripada Allah, naik kapal pula gelombang besar, akhirnya cabut undi, naik nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dicampakkan ke dalam laut, dimakan oleh ikan campak balik ke kampung dia. Jadi maknanya Allah Ta'ala marah kepada Nabi Yunus kerana dia kata Nabi Yunus ni keluar daripada kampung tu belum dapat izin daripada Allah. Jadi Nabi kita tak buat macam tu. Nabi kita tak keluar daripada Mekah ni kecuali dapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Ta'ala izinkan Nabi berhijrah, Nabi hijrah dengan Abu Bakar, 2 orang saja. Kemudian sampailah ke Madinah. Bila Nabi kita sampai ke Madinah, Nabi mula-mula sampai dia berhenti di Quba. Quba ni maknanya sebelum masuk ke Madinah. Kalau sekarang ni Quba ni macam Madinah dah lah, tapi dulu ni Quba ni lain. Quba ni sebab Madinah masa tu kecil, jadi Quba tu satu kampung yang kecil di luar daripada kota Madinah. Nabi sampai situ, kemudian Nabi pun tinggal di situ selama 4 hari. Selepas daripada 4 hari, Nabi pun mulalah bergerak ke Madinah. Jadi bila on the way itulah hari Jumaat dikatakan. Jadi Nabi sembahyang Jumaat yang pertama di tengah jalan di antara Quba dan juga Masjid Nabawi. Ada satu masjid kecil di situ, sampai sekarang ni ada tempat orang ziarah lah, orang pergi ziarah. Jadi Nabi pergi sampai ke Madinah ni semua orang berebut sebab nak ambil Nabi supaya tinggal di rumah dia. Itu sikap para sahabat lah, berebut nak menamukan, menjadi tamu, memberi tamu kepada Nabi ni. Jadi orang ni tarik unta. Nabi kata jangan tarik unta dia. Sebab apa? Nabi SAW kata innaha ma'murah. Nabi kata dia ni, unta ni dah dapat arahan daripada Allah, jangan kacau dia. Jadi unta tu pun berjalan. Akhirnya unta tu berhenti di satu tempat, iaitu di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila berhenti ni, Nabi cuik-cuik lah sikit unta tu. Unta tu mesti tak berjalan semula, dia berjalan lagi. Tapi bila dia berjalan, kemudian dia patah balik ke tempat tadi semula, di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi kata inilah tempatnya. Jadi apa lagi depan rumah Abu Ayyub sangat gembira lah. Dia pun beritahulah kepada Ummu Ayyub, kita dapat tamu istimewa ni. Dia pun angkatlah barang-barang Nabi tu masuk ke rumah dia. Mula-mula dia siapkan, dia kata rumah dia ni 2 tingkat, Abu Ayyub ni. Atas tu dia kosongkan untuk Nabi SAW. Jadi Nabi duduk, dia nak minta Nabi ni tinggal di atas. Nabi kata tak boleh, aku tak boleh tinggal di atas, aku ramai tamu, nanti ramai orang nak datang, orang nak jumpa aku nak tinggal di bawah. Nabi kata tingkat bawah. Jadi Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub pun naik di atas tingkat atas tu. Dia duduk tingkat atas tu, tinggal tingkat atas tu.
Tapi malam tu dia kata kami tak boleh tidur. Tak boleh tidur sebab dia kata aku dan Ummu Ayub ni fikir, dia kata 3 perkara dia fikir. Dia kata yang pertama, takkanlah kita ni duduk di atas Nabi. Nabi duduk di bawah, tinggal di bawah, kita tinggal di atas. Tak logik, tak sampai hati. Nombor 1. Dia kata yang kedua, dia kata nanti wahyu turun. Wahyu ni daripada atas lah konon-kononnya. Dia kata nanti terkena kita dulu nanti. Dia kata Nabi di bawah, mana boleh wahyu melalui kita. Dia perasan macam tu pula. Jadi apa yang dia buat malam tu, dia kata aku, Abu Ayub cerita, aku dan Ummu Ayub ni tak pijak tengah rumah tu. Dia nak lalu rumah dia, jangan lalu tepi semua. Sebab apa? Dia takut Nabi duduk di bawah tu, Nabi duduk di tengah. Sampai macam tu. Padahal kita apa sangat tingkat atas tingkat bawah sama je tingkat lain-lain tapi dia sampai takut macam tu. Kemudian esok dia cerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku semalam tak boleh tidur, kata, sebab duk fikir pasal kau ni, kata. Nabi kata tak apalah, aku tinggal di bawah, mudah nanti. Tak apalah, sampailah musim sejuk. Musim sejuk di Madinah ni sejuk kadang-kadang tak tahu orang pernah pergi musim sejuk kan. Saya pun pernah pergi juga menggeletar musim sejuk ni tau, di Madinah ni kan. Dia tak macam Mekah. Madinah ni sejuk sebab banyak pokok, banyak sebagai-bagai lah maknanya. Tapi suhu dia memang saya rasa 10 macam tu lah kot 10 ataupun kurang dari 10 musim sejuk. Nak tidur tu susah lah kalau tak ada ni. Jadi satu malam di musim sejuk, Abu Ayub cerita, aku ni, dia kata, aku ni apa dia kata ni, tempayang aku ni, tempayang air aku ni pecah, dia kata malam tu. Jadi bila pecah, zaman dulu bukan macam kita ni cantik rumah ni ada simen ada apa ni, jadi rumah tu dia buat batu-batu macam tu, kayu lapik-lapik macam tu. Jadi dia takut air tu bocor turun ke bawah. Dia kata susah hatilah dia ni dengan Ummu Ayub ni. Dia ambil dia punya cadar dia selimut dia musim sejuk tu. Dia kata aku lap semua air tu sebab aku takut jatuh kepada Nabi SAW. Jadi dia pun, dia kata esok tu malam tu bersejuk, dia 2 orang tak boleh tidur. Tak tahulah, dia tak cerita, tapi dia cerita musim sejuk. Kemudian dia turun esok tu berjumpa dengan Nabi, cerita pasal air pecah tu, tempayang dia pecah. Kemudian Nabi SAW kata tak apalah, kesian kat awak ni. Jadi Nabi nya akhirnya pun tak apalah, naik di atas. Jadi Nabi pun selepas daripada tu duduk di tingkat atas, dia duduk tingkat bawah, barulah dia senang hati. Jadi setiap hari dia akan beri makan kepada Nabi SAW. Dia masakkan makanan kepada Nabi SAW. Kemudian dia kata satu hari aku masak bawang. Dia kata dia masak ada bawang. Nabi hantar makanan kepada Nabi SAW. Nabi masa tu tak ada rumah lagi Jadi Nabi pada masa tu, isteri Nabi ialah Saudah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, yang mana suami dia yang mati di Habasyah. Yang mana jadi tinggal tak ada. Dia ni dah tua dah, Saudah ni. Jadi dia pun kahwin dengan Nabi. Jadi Nabi sampai di Madinah tak ada rumah. Jadi orang buat rumah Nabi untuk Nabi dan juga buat masjid tu. Tadi tu Nabi tu bila unta Nabi berhenti di situ, kemudian Nabi kata inilah tempat kita akan bina masjid. Jadi nak buat masjid tu lama. Lebih kurang dia kata ambil masa selama 7 bulan untuk buat masjid dan juga buat rumah untuk Nabi. Jadi mereka buat sama-sama masjid, kemudian mereka buat rumah untuk Nabi. Sebelum daripada Nabi pindah tu, setiap hari tu Nabi tinggal di rumah dia dan dia akan masak makanan untuk Nabi SAW. Tu cerita dia lah. Jadi sekali tu yang kita kata dia ada bawang. Dia tak sebut situ basal ataupun sum. Dalam bahasa Arab ni basal ataupun sum ni mana bawang besar tu, bawang merah tu, ataupun bawang putih. Jadi Nabi SAW cium bau bawang tu, Nabi kata tak boleh. Dia kata Nabi tak makan. Dia tengok sedih dia pergi tengok, ya Rasulullah kenapa tak makan? Dia kata, Nabi kata ada bawang, aku tak makan bawang. Jadi kalau macam tu dia kata dia sedih lah, dia nak masak lain lepas tu. Jadi dia ambil, tak apa, dia kata tak apa, dia kata kau makan bawang ni tak apa, aku tak boleh makan bawang. Nabi kata sebab aku ni istimewa adalah. Jadi dia cerita aku ni unaji, dia kata, Nabi kata
Aku ni selalu berdoa kepada Allah, selalu menghadap Allah, dekat dengan Allah Ta'ala, berjumpa malaikat sebagainya, jadi aku tak boleh makan bawang. Tapi dia kata kamu makanlah bawang, dia kata kau nak makan, makanlah. Jadi sini ulama kata harus makan bawang tu. Tak kisah, tak jadi masalah nak makan bawang. Cuma ulama kata kalau makan bawang berbau mulut, jangan datang masjid. Duduk di rumah tu, ataupun nak gosok gigi, nak komo dengan tak tahulah apa benda, Listerine ke apa benda dulu, itu terpulang lah, pandai-pandai lah tu, yang cuma sabun kan. Tapi akhirnya ulama kata semua benda yang berbau makruh datang masjid. Sebab apa? Diganggu orang. Nanti kan sekali dia makan durian, dia sendawa pula tu tengah semayang kan, habis orang semua, Allah, bau durian, sendawa dia pula dah tu. Jadi Nabi pun kata, jadi selepas daripada tu dia tak masak dah. Lepas daripada tu tak pernah dia kata aku letak bawang dalam makanan untuk Nabi SAW. Satu hari dia cerita lagi, dia cerita gini, ni cerita dia lagi ni, banyak cerita di rumah dia tu. Jadi kita ambil petik-petik lah, saya petik-petik saja daripada sebahagian daripada kisah dia yang dikata menarik lah. Satu hari Nabi SAW keluar ni, Nabi apa ni, keluar daripada masjid. Jadi Nabi selepas daripada 7 bulan Nabi dah pindah dah rumah dia, tapi Nabi setiap hari dia kata Nabi akan tengok rumah dia tu, teringat kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni. Rumah tu dikatakan masih ada sehinggalah baru dirobohkan beberapa, makna masa tahun ni ada lagi maknanya, tapi lepas tu dirobohkan. Ada gambar lah, gambar lama saya tengok tu, itu rumah dia kata, rumah 2 tingkat daripada batu-batu lama lah. Jadi setelah daripada dia kata satu hari Nabi SAW keluar daripada masjid, tiba-tiba tengok jumpa Abu Bakar. Tengok Abu Bakar sedih. Nabi tanya, kenapa sedih Abu Bakar? Dia kata, lapar ya Rasulullah. Dia kata, Abu Bakar tu lapar. Abu Bakar tu orang kaya tu tu bukan main-main tu, tapi dia lapar, tak ada makanan. Lepas tu jumpa Umar pula. Umar tengah menangis pula. Kata, kenapa Umar? Lapar juga. Umar kata, ginilah, dia kata, aku ni ada makanan, mari kita pergi ke rumah Abu Ayyub. Pergi rumah Abu Ayyub. Sampai rumah Abu Ayyub, panggillah isteri Ummu Ayyub tu keluar. Ummu Ayyub kata, oh tu suami aku ada dekat pokok kurma tu. Jadi diberitahu kepada suami dia. Terus Abu Ayyub ni buat apa? Pergi ambil kambing, sembelih kambing, nak beri makan kepada Nabi, kepada Abu Bakar dan juga kepada Umar. Dah masak-masak, disuruh Ummu Ayyub tu buat roti. Jadi buatlah roti. Jadi ada 3 makanan pada masa tu. Dia bawa buah tamar dia. Buah tamar tu ada buah tamar kering, buah tamar basah, semua ada. Dia kata 3 jenis tamar dia bawa. Satu lagi makan kambing yang dia kata kambing yang dibakar. Oh sedapnya, cerita sedap tu. Lepas tu roti pula tu. Bila dah makan tu Nabi tengok, Nabi kata apa? Nabi kata khubzun wa lahmun wa tamrun wa busrun wa rutabun. Nabi tanya, 4 makanan ni kamu tahu tak? Nabi kata 5 makanan ni semua ni adalah nikmat yang terlampau banyak. Dia kata, ingat kamu semua akan ditanya ni tak nak nikmat ni. Jadi maknanya kena makan macam tu pun Nabi dah ingatkan para sahabat tu kan. Baru makan tu baru tak tengok lagi makanan kita tak. Ada 8 lauk tu. Ada apa berapa 5 kali pusing tak tarik ni masuk ni tarik ni, tak tahulah tu kan. Jadi Nabi SAW ingatkan tu, kata ini adalah semua benda ni, itulah yang disebut tu dalam wala tus'alunna yauma izin anin na'im, dalam ayat Quran tu. Nanti kamu akan ditanya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu semua ni. Jadi selepas daripada tu cerita dia habis tu, ada satu lagi peristiwa yang besar yang berlaku, ialah tentang peristiwa hadisul ifki, tentang Abu Ayyub ni. Abu Ayyub dan juga isteri dia. Pernah sekali dalam tahun yang ke-5 Hijrah berlaku satu peristiwa, nama dia hadisul ifki. Hadisul ifki ni ialah peristiwa di mana Aisyah ni radhiyallahu anha telah dituduh berzina dengan seorang sahabat. Aisyah ni isteri Nabi pada masa tu. Sebab kes dia, sebab dia tertinggal kan dalam satu perjalanan tu, tertinggal seorang diri sebab dia pergi buang air pada masa tu. Jadi dia balik, dia tengok unta dia, tempat orang tu dah lari, dah berjalan dah, kafilah dah berjalan, tinggal dia seorang diri dalam apa, dalam hutan, bukan dalam hutan, dalam padang pasir tu. Jadi sahabat tu datang terjumpa dengan Aisyah. Jadi dia bawa lah balik ke Madinah. Orang musyrik, orang munafik kata dia dah berzina dengan ni. Sebab itulah jadi timbullah isu tu. Nabi SAW pening kepala pada masa tu selama 40 hari sebab wahyu tak turun. Siapa betul
orang kata Aisyah dah buat salah, tapi Nabi tanya Aisyah, Aisyah duk menangis je 40 hari. Cerita pasal Abu Ayyub ni gini. Jadi dia kata diriwayatkan bahawa anna Ummu Ayyub qalat li Abi Ayyub, dia kata Mak Ayyub ni, isteri dia pernah tanya kepada Abu Ayyub, Abu Ayyub, kau tak dengar ke orang sedang bercerita ni, kata macam ni terhadap Aisyah ni? Apa kata Abu Ayyub? Abu Ayyub kata, ada dengar, ada. Tapi dia kata, kamu tahu tak Ummu Ayyub, tu tipu semua tu bohong semua tu. Kemudian dia kata, kalaulah dia kata kalau kamu wahai Ummu Ayyub, kamu tergamak tak nak buat benda tu? Ummu Ayyub kata, manalah aku tergamak, dia kata. Wallahi aku tak akan tergamak. Kemudian Abu Ayyub kata apa? Aisyah tu lebih baik daripada kau, dia kata. Jadi kalau kau tak tergamak nak buat, takkanlah Aisyah tu buat benda ni. Jadi sehinggalah turunnya 10 ayat daripada surah An-Nur ni. Jadi insya-Allah lah boleh tengok surah An-Nur ayat yang ke-10, 11, 12, 13 sampai pada ayat yang ke-20 tentang apa, kisah hadis ifki ni, iaitu kisah perbuangan ni. Jadi selepas daripada Nabi wafat, dia tak pernah miss untuk berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Semasa dia tua pun dia teringat. Orang kata, Abu Ayyub, kau dah tua. Ni cerita masa umur dia 80 80. Tak tahu dah siapa umur kita 80 sini. Kalau orang 80 tu, kalau baca cerita Abu Ayyub ni memang terasa lah. Sebab Abu Ayyub ni pernah sahabat-sahabat dia, anak-anak dia kata, Abu Ayyub tak payah pergilah, awak dah tua. Apa dia kata? Dia kata, aku dengar firman Allah Ta'ala dalam Quran. Dia kata, Allah Ta'ala kata, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kamu untuk berjihad, untuk menyebarkan agama dan sebagainya, sama ada dalam keadaan ringan atau berat. Dia kata, aku tak tahu, dia kata. Kalau Allah Ta'ala kata ringan dan berat, mesti kena pergi juga. Jadi aku ni sama ada ringan atau berat. Maksud ringan atau berat tu, tua, muda, sakit, tak sakit, semua kena pergi. Jadi maknanya aku mana satu. Jadi kalau Allah Ta'ala kata mesti buat walaupun dalam apa keadaan sekalipun, maka aku malulah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takkanlah aku nak kata aku ni tua, apa nak jawab. Jadi sebab itulah umur dia 80, dia pergi berjihad. Jadi diceritakan ni selepas daripada yang zaman Nabi tu, tak ada peperangan di zaman Nabi yang dia miss. Semua dia ikut bersama dengan Nabi SAW. Sampailah kepada Abu Bakar, dia ikut Abu Bakar. Sampai kepada Umar, dia ikut Umar. Sampai kepada zaman Uthman, dia ikut Saidina Uthman. Sampai zaman Saidina Ali, dia ikut Saidina Ali, dia masih hidup lagi. Sampailah kepada zaman Muawiyah, khalifah yang kelima, dia ikut Muawiyah pula. Sampai kepada Yazid, anak kepada Muawiyah tu, dia ikut Yazid lagi. Yazid ni ialah, dia kata, seorang tentera lah, anak kepada Muawiyah ni, kira khalifah yang ke-6 dia ni, Khalifah Umawi. Dia ni ialah orang yang pertama sekali, dia kata orang yang pertama sekali berlayar di laut untuk menyebarkan agama, maknanya naik kapal. Pada masa tu ada dua kuasa besar. Satu kuasa besar ialah Parsi dah jatuh dah. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Parsi jatuh di tangan Islam. Yang tinggal sekarang ni satu lagi kuasa besar yang tak jatuh, nama dia Rom. Kerajaan Rom masa tu dia berpusat bukan di Itali, tapi dia berpusat di Konstantinopel. Konstantinopel tu sekarang ni nama dia Istanbul. Jadi Nabi SAW pernah kata, dalam hadis dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Nabi SAW kata, la tuftahannal Konstantiniyah. Nabi kata, tu hadisnya. Hadis tentang Konstantiniyah ni, hadis tentang Istanbul ni, telah disebutkan oleh Nabi ada beberapa hadisnya. Antaranya hadis ni, Nabi kata akan dibuka Konstantiniyah. Akan dibuka ni maksud akan ditawan, maksud dia. Kemudian Nabi kata fala ni'mal amiruha, sebaik-baik ketua tentera ialah ketua tentera yang membuka Konstantinopel tu. Dan fala ni'mal jaish zalikal jaish, Nabi kata sebaik-baik tentera ialah tentera yang membuka Konstantinopel tu.
bila dengar hadis ni, para sahabat ni berebut-rebut nak pergi ke Konstantinopel tu, tapi pergi satu round kalah. Kota Konstantinopel ni ialah kota Kristian lah pada masa tu, bapak Kristian lah yang tinggal di situ ialah Kaisar dipanggil Heraklius, ketua tentera Rom pada masa tu, raja Rom tu. Kota tu sangat besar. Sekarang ni dikira bandar bandar Istanbul tu lah Jadi kota tu tinggi dia ialah 10 meter. Kota tu, dia punya pusingan dia tu ialah 20 kilometer. Dia punya kota, keluasan dia 12 kilometer. Dia buat kota keliling tu orang Kristian. Tengah-tengah tu ada Hagia Sophia. Hagia Sophia masih ada lagi sampai sekarang ni. Hagia Sophia nama dia. Dulu gereja, lepas tu Sultan Islam telah tukarkan gereja tu menjadi masjid, lalu digantikan dengan gereja yang lain. Dia bukan rampas, tapi dia ambil gereja tu, dibuat masjid, lepas tu diganti kepada orang Kristian gereja lain. Jadi orang Islam ni cuba untuk pergi. Bila dengar Nabi kata tu, la tuftahanna fala ni'mal amir fala ni'mal jais, sebaik-baik ketua tentera, sebaik-baik tentera. Jadi Muawiyah pergi, tak dapat. Yazid pergi, tak dapat. Tak jatuh. Tu tahun yang keberapa kita kata tu? Iaitu pada masa tu tahun yang ke-50 50 Hijrah 50 Hijrah. Jadi dalam tentera yang pergi tu, kalau ikut dalam kisah dalam ni, ialah ada seorang perempuan, nama dia Ummu Haram nama dia. Dia meninggal di Cyprus, di kepulauan Cyprus, tengah-tengah laut Mediterranean tu. Jadi tentera Islam ni, Yazid ni bina, Muawiyah dan juga Yazid telah membina tentera yang besar untuk pergi kepung kota tu, nak tawan kota tu. Sebab Nabi kata sebaik-baik, semua nak dapat tu title tu, sebaik-baik tu. Jadi mereka pergi. Antara orang yang pergi pada masa tu ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab Abu Ayyub orang kata tua-tua pun dia kata tak kira, umur dia 80 lebih masa tu, 80 lebih, 83, 84 macam tu. Jadi bila dia pergi, on the way tu, naik perahu, naik kapal tu, dia sakit. Lalu orang kata kepada dia kata, Abu Ayyub, dia kata Yazid datang berjumpa dengan dia. Yazid kata, apa aku boleh tolong? Dia kata tak mau. Dia kata, aku tak mau ditolong, kecuali dia kata kau tolong aku satu saja. Kau jangan biarkan aku, dia kata, ni tak pergi berperang. Kau, dia kata, bawa aku ni sampai kepada yang terakhir, sampai kepada tempat kota Konstantinopel tu, aku nak mati di situ. Jadi akhirnya dibawalah dia tu dalam peperangan tu, nak pergi kepung ni, nak pergi kepung kota tu. Dah sampai ke kota tu, kepung, tak dapat. Abu Ayyub meninggal situ. Jadi Abu Ayyub meninggal, akhirnya dia ditanam di bawah kota tu. Jadi kota tu tinggi, orang Islam tak boleh nak kepung. Akhirnya mereka tanam mayat tu, iaitu jenazah dia, di bawah tu. Jadi sampai sekarang ada satu masjid, nama dia Masjid Ayub nama dia. Masjid Ayub di kota di Istanbul tu. Jadi kalau kita pergi boleh melawat situ. Kerajaan Turki dah bina masjid situ satu, jadi kubur dia ada tepi tu. Tu cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kubur cerita ni penawanan Konstantinopel ni, orang Islam selepas daripada tu tak berjaya. Yazid tak berjaya, semua orang Islam tak berjaya. Yang peliknya, sehinggalah 800 tahun selepas daripada tu, barulah datanglah seorang sultan daripada kerajaan Osmaniyah yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama dia Sultan Muhammad, tapi sebab dia ni dia bawa 1000 tentera, dia kepung kota tu, nak kalahkan juga. Ni lepas 800 tahun Nabi, lepas daripada apa yang dibuat oleh Abu Ayyub ni. Kubur Abu Ayyub tu ada tepi tu, tapi tentera Islam lepas tu balik. Orang Kristian jadi tempat melontar. Tempat melontar maknanya dia buat baling batu. Setiap kali lalu situ dia akan baling batu kepada Abu Ayyub ni. Inilah sahabat Muhammad ni yang nak mari buka kota kita ni. Jadi sehinggalah datang Muhammad Al-Fatih ni. Jadi kerajaan lepas tu bertukar kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian Umawi, kemudian Abbasi 1, kemudian Abbasi 2, kemudian sampailah kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah pun akhirnya sampailah pada mula-mula mereka nak tawan kota ni, tak berjaya juga. Kota sangat besar macam kalau kita tembok bahasa negeri China tu lah, macam tu lah. Besar sangat kota tu sampai 10 meter 10 meter, bukan 10 kaki 10 meter tinggi. Lepas tu 30 meter kawasan dia tu. Jadi akhirnya datanglah seorang sultan ni, budak lagi. Sultan ni budak umur 23 tahun, dia jadi khalifah
Dia jadi sultanah pada masa tu, sultan kerajaan Uthmaniyah. Jadi dia pun diajar oleh ayah dia. Dia kata setiap hari kau ikut cerita tu, dia tunjukkan tu kepada apa ni, ayah dia tunjuk kepada dia, kamu tengok tak kota tu, sebab seberang sini orang Islam, seberang sana tu dia, sebelah sini ni sebelah Eropah ni, aku kira ni sekarang ni lah kan, tengah-tengah tu laut laut ada selat tu. Jadi ayah dia setiap kali tunjuk pada tu, itulah kota ni. Nabi Muhammad SAW kata orang yang boleh buka dia adalah sebaik-baik tentera, orang yang boleh buka dia adalah sebaik-baik ketua tentera. Fala ni'mal amir, fala ni'mal jaish. Jadi dia setiap hari dia kata dia belajar, dia kata sampai pandai 5 bahasa dia ni. Siapa Muhammad Sultan Muhammad Fatih, umur 23 tahun, dia pandai semua berlawan. Akhirnya dia buat apa, dia rancang dia, apa yang dia buat dalam kisah dia ialah dia telah kumpulkan seramai 100,000 tentera, 100,000 tentera untuk kepung, nak ambil juga, dia nak dapat juga, dia tak nak bagi orang lain. Kalau boleh dia nak juga. Umur 23 tahun, akhirnya dia buat macam mana, tak boleh, nak rentas laut tu tak boleh, orang Kristian letak rantai, kapal lalu memang pecah. Dia kata apa akhir yang dia buat, dia angkat 100 kapal lalu atas bukit, bawa tengah malam, dia bawa angkut atas bukit, heret kapal tu atas darat, dia kata kan, sampai ke seberang sana. Jadi kalau kita tengok peta tu kita tahulah, tapi tu memang masyhur dalam kisah dia, dalam masa satu malam dia boleh angkut 100 kapal untuk seberang tu. Sebab apa, nak pergi juga, sebab kubur Abu Ayyub tu dia jadi macam apa ni, macam motivasi. Kubur Abu Ayyub, kubur sahabat Nabi, tapi dilempar dengan najis, dilempar dengan batu oleh orang Kristian, dihina oleh orang Kristian. Jadi kita tak sampai hati nak tengok. Jadi akhirnya di seberang tu dia boleh kalahkan kota. Sebab itulah dia masuk ke dalam kota tu, akhirnya Kristian serah situ, kota tu Hagia Sophia tu diserahkan lalu ditukarkan menjadi masjid. Dan lepas daripada tu kerajaan Turki dulu zaman Mustafa Kemal Atatürk, dia telah tukarkan masjid tu, Masjid Hagia Sophia tu jadi museum. Tapi baru ni pula lah, baru tahun 2020, saya rasa 2 tahun lepas kot, barulah ditukar semula menjadi masjid semula. Sekarang ni baru jadi masjid tahun 2020 baru ni, Hagia Sophia. Dalam tu masih ada lagi lah banyak apa ni, lambang-lambang Kristian masih ada lagi dalam tu dan ada Allah Muhammad. Jadi boleh tengoklah insya-Allah dalam ni. Jadi itulah kisah kita pada malam ni, kisah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang beri kata-kata motivasi lah kepada semua orang lain tu. Bila tengok kubur dia, rasa nak buka nak buka Konstantinopel tu. Sultan Muhammad Al-Fatih bila dia buka tu, terus ditukar nama Konstantinopel tu. Konstantinopel ni asalnya Konstantin, asalnya raja Rom tu, lalu ditukar menjadi Istanbul. Bol tu maknanya bandar, maknanya Islam tu Islam, jadi Istanbul. Lepas tu sekarang ditukar jadi Istanbul dengan T dari BL tu. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah kita jumpa lagi dengan kisah sahabat yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan sama-sama membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.